start record, nanti saya akan start, okay? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Okay, seperti mana yang awak tahulah, untuk section yang seterusnya yang tidak sempat untuk buat lab, kita memang dijangka memang takkan balik ke Itasham sehingga selesai semester. First saya tak buat taklimat lebih awal sebab mula-mula kita jangka awak akan balik. Okay, bila kita jangka awak balik, saya assume awak akan masuk lab semula. Okay, yang ini kita dah confirm kita memang takkan masuk. Jadi saya buat satu guideline, maknanya untuk group section 1, group B, awak tak menjalankan lab ni secara fizikal. Secara fizikal awak tak ada buat hands on, tak ada buat macam kawan-kawan awak section yang lain. Kalau section yang lain, kawan-kawan awak ada yang sempat buat 5 eksperimen dan ada yang tak sempat buat 5 eksperimen. Okay, yang ini kita akan tengok dulu. Okay, kalau awak tengok lecture plan ni pun awak dah pernah dapatkan sebelum ni daripada Cik Hairul Mubarak. Awak boleh tengok dalam outer, awak boleh tengok outer chapter-chapter apa ataupun topik eksperimen apa yang kita akan buat untuk 10 eksperimen dalam lab dinamik dan juga material science. Okay, dalam ke-10 eksperimen ni kita akan ada penilaian. Penilaian yang melibatkan report, kita ada report, oral test dan juga komitmen. Okay, untuk report, yang 10 report awak buat tadi tu, kita akan cover 70%. Kalau awak check dekat sini, report awak, kita akan cover 70%. Okay, 70% ni 35 untuk dinamik dan 35 untuk sains bahan. Okay, sama juga untuk oral test kita ada 20%. Maknanya samalah 10 untuk dinamik dan 10 untuk sains bahan. Dan yang terakhir kita ada komitmen. Ini adalah peer assessment. Peer assessment ni kita tak buat awal, kita akan buat hujung sekali. Dia melibatkan penilaian awak terhadap kawan-kawan, dari segi memberi komitmen, tugas tu dia boleh hantar on time atau tidak, masa awak compile ke tidak. Yang bagusnya kalau dapat full mark 5 lah, tapi bergantung, kadang-kadang ada yang tak memberi komitmen yang baik dalam kumpulan. Ahli yang lain boleh buat penilaian yang lebih rendah pada kawan-kawan yang tersebut lah. Pada kawan tersebut awak boleh beri penilaian yang sepatutnya ataupun yang seadilnya lah. Okay, untuk subjek ni kita tak ada final, kita 1 kredit saja. Jadi rugi kalau kata awak tak grab untuk dapat A subjek ni. Okay, Zidan tadi pun dah masuk, Nur Iman. Okay, lab sheet saya dah pernah bagi. Saya dah pernah bagi dalam outer, kita dah ada lah sekali dengan front cover semua ni. Okay, kita ada 5 lab sheet dan 1 front cover yang saya masukkan dalam outer, yang tu awak boleh rujuk. Yang ini hari ni kita akan dapat sedikit penerangan macam mana eksperimen ni berlaku sebenarnya dalam makmal. Awak bayangkan seolah-olah awak buat benda ni secara hands on. Kalau awak rasa awak ada peralatan yang lengkap dekat rumah, awak boleh buat. Kalau kata tak buat hari ni pun awak boleh buat bila-bila masa, ataupun masa nanti awak buat FYP, final year project, mungkin awak ada nak buat eksperimen ni, at least awak ada guideline macam mana eksperimen ni dilaksanakan. Okay, saya just cover untuk material science sahaja. Saya hanya cover untuk material science saja. 5 eksperimen yang terlibat adalah atomic arrangement. Yang ini kalau awak ingat dulu sebenarnya dalam awak punya
subjek teori material science kita dah cover. Kalau awak ingat ada yang kita belajar tentang simple cubic, kita ada belajar tentang BCC, FCC, HCP. Inilah apa yang kita akan buat dalam atomic arrangement. Okay, yang kedua kita tengok porosity and density. Tadi kita dah belajar tentang atomic arrangement ni, setiap material. Material bahan dalam dunia ni ada macam-macam jenis. Kita ada metal, kita ada seramik, kita ada polimer. Cuma untuk silibus kita just cover untuk bahagian metal dan juga seramik. Polimer kita tak cover sebab polimer ni dia terlalu meluas. Dia terlalu meluas dan dia susah kita nak capai standard yang sama untuk setiap supplier. Kalau kata material macam metal, dia ada standard number. Seramik pun dia ada satu standard yang kalau kita kata jenis brick, dia tahulah brick tu macam mana. Kalau kata polimer dia lain, campuran setiap polimer ni berbeza-beza. Tu yang kita jarang untuk buat, secara general kita jarang lah nak buat untuk kalau kata awak bukan buat kajian tentang benda tu. Okay. Untuk topik yang seterusnya, eksperimen ketiga kita akan cover specimen preparation. Specimen preparation ni kita tak dapat buat daripada awal. Maksudnya dekat situ spesimen disediakan oleh lab. Spesimen tu kita dah sediakan, lab dah sediakan spesimen, kita just tengok microstructure sahaja. Kita just tengok microstructure pada setiap spesimen. Spesimen yang kita guna pun kita pakai steel. Okay, yang ini eksperimen yang ketiga. Eksperimen keempat adalah hardness test. Untuk hardness test pun setiap grup tak dapat nak jalankan. Yang ini saya bagi data tapi saya akan terangkan macam mana eksperimen ni berlaku sebenarnya. At least awak dapat gambaran. Tak adalah bila kita nak buat eksperimen kemudian terkejut ataupun kita lost. Bila kita lost, kita ada standard. Kalau dulu awak belajar standard untuk menjalankan sesuatu eksperimen ataupun penyediaan spesimen, kita ada standard seperti ASTM, kita ada ISO dan sebagainya. Untuk berkaitan dengan standard, ada satu eksperimen yang ada konflik sikit. Itu nanti saya akan terangkanlah tentang porosity dan density. Cuma lab sheet ni kita belum dapat nak revise lagi sebab kita kena sit sama-sama dengan orang yang buat lab sheet tu. Sekarang kita akan buat mengikut apa yang disediakan dahulu. Dan eksperimen yang terakhir adalah impact test. Eksperimen impact test ni pun kawan awak ada share video dalam grup WhatsApp. Nanti saya akan forward semula. Jadi awak boleh nampak gambaran macam mana eksperimen ni berlaku. Nanti kawan-kawan yang grup section lain awak boleh bantulah section 1 ni. Sebab diorang tak ada peluang macam awak masa awal-awal awak dah rasa masuk lab apa semua kan bengkel. Grup ni dia tak sempat. Untuk penilaian pun tadi saya dah terangkan pembahagian markah untuk setiap assessment. Ada 3 assessment lah kat situ. Saya akan tengok lecture plan tadi pun saya dah tunjuk semula. Assessment report. Yang report 70% ni, apa yang kita akan nilai? Itu sebenarnya awak tengok pada front cover semula. Kita ada minta awak masukkan additional theory, objektif. Objektif ni awak check semula. Kadang-kadang apa yang saya bagi kat lab sheet tu adalah sebagai panduan sahaja. Yang sebenarnya awak kena tengok awak buat atau tidak benda yang kita tulis kat situ. Kalau tak buat, objektif tu sama ada awak kena revise balik ataupun awak kena murnikan dia semula sebagai mengikut apa yang awak dapat result. Yang ketiga kita ada apparatus. Apparatus ni equipment yang kita gunakan ataupun material yang kita pakai sepanjang eksperimen. Procedure. Procedure ni walaupun dalam lab sheet saya ada sediakan,
Itu sebagai panduan saja, tapi yang sebenarnya kalau awak baca balik ada beberapa eksperimen tidak mengikut prosedur yang kita tulis. Jadi awak kena revise ikut apa yang saya terangkan ataupun apa yang awak buat dekat lab. Okey? Yang kelima, result. Okay, result ni saya akan bantu awak untuk grup yang belum dapat ni, yang belum dapatkan data, saya akan bantu awak untuk dapatkan result berdasarkan daripada kawan-kawan awak punya result sebelum. Saya pun tak sempat untuk masuk lab sebab daripada balik cuti tu memang kita dah start PKP. Bila kita dah start PKP pun kehadiran staff dekat UTHM hanya 20%. 20% tu daripada ramai-ramai tu kita kena dahulukan orang yang betul-betul berkeperluan untuk masuk dalam kampus lah. Macam saya tak dapat nak bantu awak sebab saya kena rentas daerah untuk pergi ke Pagoh. Jadi sebab tu saya tak dapat nak buat semula ataupun saya tak dapat untuk buat satu data yang memang saya provide. Jadi data-data yang saya ada ni adalah berdasarkan result-result kawan awak ataupun result-result senior awak sebelum ni. Okay? Observation. Observation adalah pemerhatian awak sepanjang awak buat eksperimen. Nanti ada beberapa eksperimen saya boleh bagi panduan pada awak macam mana penulisan observation. Observation ni dia bukan discussion ataupun dia bukanlah hipotesis. Dia lebih kepada pemerhatian mata. Apa yang awak nampak sepanjang awak buat eksperimen. Apa yang nampak pada mata awak. Okey. Ketujuh, nombor 7 adalah discussion. Discussion ni semua ada soalannya dekat dalam lab sheet. Okey. Untuk discussion sebenarnya bukanlah awak tak boleh tanya saya, tapi keperluan kita meletakkan question dekat situ memang kita nak student discuss sesama ahli kumpulan untuk mendapatkan jawapan. Maknanya awak kena berbincang dengan ahli kumpulan apa solution ataupun apa jawapan yang soalan tu nak. Okay? Jadi daripada situ saya nampak awak ataupun saya boleh buat penilaian adakah pelajar faham atau tidak apa yang berlaku sebenarnya. Okay? Nombor 8, conclusion and recommendation. Okay, untuk conclusion ni sebenarnya awak menjawab balik awak punya objektif. Adakah objektif benda-benda yang awak nak cari tu awak dapat atau tidak. Itu yang awak kena bincangkan balik dan awak kena buat satu kesimpulan rumusan terhadap objektif awak. Okay? Recommendation ni awak boleh mencadangkan penambahbaikan pada eksperimen ataupun method. Kita kadang-kadang kita ada buat kaedah sebab untuk dapatkan sesuatu properties pada bahan tak semestinya kita hanya ada satu kaedah saja. Ada pelbagai kaedah, cuma kita tengok yang mana kita ada spesimennya dan kita ada bahan. Itu yang kita biasa buat. Tapi ada metod-metod ataupun kaedah yang lain yang awak boleh recommend. Yang mana mungkin datanya lebih tepat ataupun dia lebih orang kata kalau dapat nilai tu kita boleh dapatkan value yang lebih orang kata meyakinkan. Bukanlah data eksperimen kita buat ni tak meyakinkan, cuma prosedur dia kurang ataupun dia lebih simple. Lebih simple. Okay. Recommendation ni pun awak boleh tengok bergantung kepada error. Kenapa berlaku ralat-ralat tu? Jadi apa cara untuk kita counter masalah error yang berlaku? Okey? Ni 15% dan yang terakhir reference. Okey, reference ni mestilah melebihi daripada 5 reference. 5% ni reference yang kita nak pun bukanlah reference yang macam awak dapat daripada Wikipedia. Reference tu kalau boleh awak search melalui Google Scholar. Google Scholar ni dia punya dapatan lebih berilmiah. Kalau bagusnya awak boleh dapatkan daripada jurnal. Kalau kata kita buat eksperimen sebenarnya kita lebih bergantung kepada pattern.
pattern, standard. Awak boleh cari benda-benda maklumat ni melalui Google Scholar. Kalau awak cari Google biasa, dia susah sikit awak nak dapat. Saya tunjuk contoh. Kalau awak nak mencari maklumat. Okay, kalau awak pakai Google biasa, awak pakai Google biasa, katalah awak search porosity. Maklumat yang dia dapat ni adalah maklumat yang lebih general. Kita tak tahu siapa penulisnya. Adakah dia memang dalam bidang material science atau dia dalam bidang bahan atau tidak. Adakah dia betul faham apa yang dia ulaskan. Yang ini, kalau kata awak nak cari maklumat, type dulu Google Scholar. Masuk kat dalam Google Scholar. Paparan yang dia akan dapat macam ini. Jadi awak akan search lah pasal porosity atau sebagainya. Jadi penyataan-penyataan yang dikeluarkan memanglah orang daripada background dalam bidang yang dia sebut. Itu cara-cara awak mendapatkan reference yang lebih baik. Ini berkaitan reference lah. Saya sambung lagi. Selesai tentang report. Submission report. Submission report kita akan gunakan outer. Kita akan gunakan outer. Submit dalam group activities, tolong cari group awak. Submit ikut link tu. Upload. Kalau kata berlaku kesilapan pun awak jangan delete, awak just double upload. Jadi saya ada reference tarikh awak punya penghantaran yang pertama. Ni masukkan dalam outer. Submission. Tarikh eksperimen ni ikut susunan 1, 2, 3, 4, 5. Saya bagi setiap satu eksperimen 1 minggu. Hari ni 1 Jun, maknanya atomic arrangement 8 Jun awak dah kena settle submit. 8 Jun awak dah kena settle submit. Kemudian porosity and density 15 Jun, seminggu selepas. Specimen preparation tambah lagi seminggu dan seterusnya. Akhir impact test awak boleh hantar adalah 6 Julai. Jangan awak kumpul setiap satu ni. Setiap minggu kena hantar satu report. Buat dalam format PDF. Ini untuk submission report. Untuk oral test. Oral test kalau yang terdahulu kawan-kawan awak semua nak buat presentation tentang topik. Setiap satu eksperimen tu akan ada satu grup yang akan buat. Saya akan bahagikan lah. Maknanya awak buat presentation seperti mana yang awak buat report tadi, report bertulis, awak akan terangkan semula dalam bentuk presentation. Awak akan jadikan dalam bentuk presentation. Cuma penilaian kita kali ni ada beberapa konten lah, ada tambahan berkaitan dengan oral test. Communication skill awak. Ni kita ada tengok lah things to do. Maknanya awak kena buat video presentation dan topiknya berkaitan dengan report awak. Report tadi ada item-item yang inilah. Sedikit teori, apa objektifnya, apa apparatus yang awak pakai. Yang bagusnya ada gambar, prosedur macam mana awak buat. Yang bagus kalau kata awak boleh buat animation, macam mana benda-benda tu bergerak. Awak tuang air ke ataupun apa-apa sebagainya, semua tu ada markah dia. Semakin kreatif awak buat presentation, markahnya lagi baiklah. Tempoh masa untuk video saya estimate dalam 10 minit macam itulah untuk satu group. Dan pastikan setiap video kena ada nama ahli kumpulan. Maknanya bila awak present ada muka, bawah tu letaklah nama siapa yang present. Jadi bila saya buat penilaian saya tahu siapa. Memang dekat awal slide biasa awak letak nama ahli kumpulannya siapa kan. Katalah ada 4 orang, setiap nama ahli kumpulan tu siapa, tapi saya tak kenal muka setiap seorang tu. Kalau boleh masa awak present saya nak ada nampak video muka awak. Daripada situ saya boleh buat penilaian awak punya eye contact, cara awak berkomunikasi secara saya akan bayangkan seolah-olah awak present depan saya lah. Tu boleh membantu saya dalam memberi pemarkahan.
Okay, outcome dia awak kena hasilkan satu video yang mana awak akan upload dalam YouTube. Awak kena set dalam bentuk public lah. Kalau awak buat private ataupun hanya yang beri link, takut nanti kita ada miss, tak dapat nak buka. Okay, nanti bila awak dah set masuk dalam YouTube, saya akan bagi satu link Google Form, link dekat bawah ni. Awak submit awak punya link YouTube tu, just bagi dia punya, bagi awak punya link presentation masuk dalam Google Form. Saya akan tengok dari situ. Submission untuk video adalah 13 Julai. Last hantar report 6 Julai, seminggu selepas adalah untuk awak submit video. Saya tak dapat nak beri tempoh yang lebih lama sebab kalau saya bagi tempoh yang lebih lama nanti dia akan mengganggu awak punya final. Ni pun saya rasa dah termasuk final sikit. Kalau boleh awak buat secepat mungkin lah. Lagi awal awak hantar lagi baik. Okay? Nanti link Google Form apa semua ni saya akan share dalam group. Dan saya minta setiap ahli kumpulan tolong masuk dalam group yang saya create khas untuk lab. Bukan saya tak nak buat dalam group besar cohort, tapi dalam group cohort tu dia ada section yang bukan saya ajar. Takut nanti berlaku kecelaruan, pensyarah dia minta lain, saya buat lain, nanti dia akan jadi konflik kan. Kalau boleh masuk semua dalam group yang saya dah buat. Okay, group yang saya minta awak join tu, tolong join. Okay, assessment untuk oral test ni ada dua lah. Yang pertama ni lebih kepada saya tengok report content lah. Report content. Bahasa yang awak buat dalam penyampaian. Tapi biasa kalau yang ini tak ada masalah. Kita punya bahasa bukan macam bahasa pasar bila kita bercerita dalam report. Bahasa kita kena lebih profesional ataupun bahasa engineering kita tu lebih tersusun. Kita buat penyampaian, kita bukan buat novel. Kita buat seolah-olah macam kita buat dokumen buku. Dokumen buku, okey. Penilaian yang kedua adalah berdasarkan presentation. Presentation awak ni saya akan tengoklah antara elemen-elemen yang akan saya consider. Adalah tu cara delivery, tengok eye contact awak, kontes, cara awak bercakap, cara awak punya penyampaian tu kita boleh agak bila awak bercakap awak terang ataupun awak just baca slide sahaja. Yang itu kalau boleh berlatihlah sedikit, dan ataupun sebenarnya kalau awak faham memang bila awak faham sebenarnya awak boleh sampaikan benda tu dengan baik. Okey. Untuk video presentation, ini just khas untuk section 1 group B. Yang section-section lain dan group yang lain saya dah bagi pembahagian. Okey. Untuk section 1 group B, group 1 awak buat atom arrangement. Ini adalah eksperimen 1. Okey, group 2 awak buat porosity and density. Ini eksperimen 2. Okay, group 3 awak buat hardness test. Ini eksperimen 4. Dan yang terakhir group 4 awak akan buat impact test. Ini adalah eksperimen 5. Maknanya presentation tu hanya berkaitan dengan satu eksperimen. Tak perlu buat ataupun tak perlu terangkan ke 5 eksperimen. Okay. Gambar-gambar. Nanti saya akan bagi link. Cuma gambar yang saya tangkap hari tu tak berapa proper sebab saya tak expect kita akan betul-betul tak balik kan. Saya just standby saja hari tu. Jadi gambar yang saya tangkap ni taklah secantik. Mungkin awak boleh minta kawan-kawan yang dah pernah masuk lab share gambar dengan awak. Kawan-kawan awak mungkin dapat gambar yang lebih baik daripada apa yang saya ada. Okey. First sekali kita akan terangkan eksperimen 1. Okey, eksperimen 1 berkaitan dengan atomic arrangement. Okey, kalau kata awak buka awak punya awak buka awak punya lab sheet,
Nanti awak tengok balik lah. Atom structure ataupun crystal structure ni awak dah pernah belajar ada macam-macam bentuk. Antaranya cubic, tetragonal, orthorhombic, rhombohedral, hexagonal, monoclinic dan juga triclinic. Okay. Untuk ketujuh-tujuh structure ni dia ada pula sistem Bravis. Ada 14 sistem. Yang bawah ni awak boleh nampak lebih detail lah. Okay. Tapi untuk eksperimen kita semua dah ada dah prosedur. Prosedur semua dah ada dalam that sheet. Okay. Kemudian kita ada discussion, result kat sini dah ada. Okay, awak nak pakai lab sheet ni saja untuk jawab ataupun awak nak isi pun boleh, atau awak tak nak pakai lab sheet yang kita sediakan pun tak apa. Awak buat pada kertas yang lain tapi ikut susunan 1.1, 1.2 apa yang kita nak. Okay. Okay, kita tengok semula apa yang ada dalam atomic arrangement. Okay, dalam atomic arrangement ni awak kena buat crystal structure. Crystal structure ni biasa dulu awak dah pernah belajar kan. Kita ada simple cubic, kita ada simple cubic, kita ada BCC, FCC, HCP. Ini contoh lah. Kalau awak ingat, kalau kata metal, biasa dia punya bentuk structure apa? Kalau kata untuk seramik, apa dia? Ni saya pernah ajar dekat student yang saya ajar untuk material science. Jadi section 1 patutnya saya yang ajar kan. Jadi kalau kata saya yang ajar, awak boleh tengok balik dekat video YouTube lama saya. Kalau kata metal, bentuk structure dia sebenarnya macam mana. Kalau simple cubic, contoh untuk simple cubic, dalam dunia hanya ada satu sahaja material yang ada bentuk simple cubic dalam satu dunia ni, dalam metal. Satu dunia je ada simple cubic. Yang lain dia adalah berbentuk BCC ataupun FCC. Jadi awak kena cari. Kalau seramik pula, apa dia punya bentuk crystal structure dia. Okay. Untuk eksperimen ni kita kena buat 4 structure. Yang pertama simple cubic, kedua base center cubic, ketiga buat FCC dan akhir sekali awak kena buat HCP. Cuma awak kena saya nak highlightkan, tolong hati-hati tolong hati-hati dengan bilangan styrene ball. Kalau nanti awak buat pakai polystyrene, awak kena hati-hati. Gambar rajah macam mana sebenarnya awak kena refer. Okay. Kalau kata untuk simple cubic kita ada 8, base center cubic kita ada 9, face center cubic kita ada 14 dan yang akhir kita ada HCP kita nak 17 styrene ball. Okay. Kalau kata simple cubic, contoh dekat sini kita ada 8. Awak boleh kira dekat situ. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Kalau kata kawan-kawan awak yang dah pernah masuk lab, dia just guna batang lidi, ni stick dan juga polystyrene. Ni kawan awak pakai polystyrene dan juga kayu, dia akan bentukkan. Contoh ini adalah simple cubic. Ada 8, ada bentukkan. Buat bentuk polystyrene jadi bulat, kemudian cucuk lidi untuk menjadikan satu structure. Jadi awak boleh nampak lah, ni gambaran simple cubic. Kalau dalam bentuk atom sebenarnya, awak boleh nampak dia memenuhi ruang yang warna kelabu ni. Satu atom adalah 1/8 bahagian yang dalam bentuk cube ni, itu saja yang kita kira. Bila ada 8, 1/8 kali 8 maknanya number of atom dia ada 1 atom. Ni untuk simple cubic lah.
Nanti mungkin awak perlukan dalam discussion atau awak punya conclusion ke, awak nak bercerita benda-benda tu boleh. Okay. Simple cubic ini kalau kata satu. Okay. Jadi macam mana kalau kata simple cubic ni ada beberapa bilangan. Tu nanti dalam discussion dia ada tanya. Satu cubic bentuk macam ni. Kalau kita ada berapa, kalau dua simple cubic macam mana bentuk dia, berapa bilangan atom. Itu yang kita akan tanya dalam discussion. Okay, yang kedua kita ada BCC. BCC tadi kita ada 9. Okay, 9 dia just tambah lagi satu dekat sini. Dekat tengah ni dia ada tambah satu atom. Kita ada 9 atom. Okay, untuk FCC. FCC kita ada berapa? Setiap surface akan ada tambahan atom. Kalau cube kita ada 6 surface. 8 tambah 6 kita ada 14 atom. Bulat tu kita ada 14, tapi bilangan atom awak kena kira berdasarkan daripada gambar rajah yang ini. Okey, yang keempat untuk HCP saya nak 17 ball. Yang tu macam mana rupa dia awak kena gambarkan. Yang tu saya tak bantulah, yang tu awak kena cari sendiri. Okey, daripada gambar rajah ni kita nak kira APF persen. Maknanya dalam ruang ni berapa persen dia penuh dan berapa persen dia ada void. Void ni maksudnya ruang yang tidak dipenuhi oleh atom. Okey. Untuk section 1 nanti awak boleh tengok reference lain, saya ada bagi link. Awak boleh tengok, tapi slide presentation ni saya tak dapat nak share, dia terlalu besar. Dalam slide ni terlalu banyak gambar dan dia ada video. Saya tak dapat nak share pada awak. Apa yang saya dapat share hanyalah PDF. Dalam PDF tu mungkin awak tak dapat nak copy benda-benda yang saya dah tulis ni lah. Jadi awak type satu-satu dan cari. Okay, untuk result, memandangkan awak tak dapat buat exact ataupun awak tak dapat hands on, apa yang awak perlu buat hanyalah awak lukis sahaja. Awak lukis, awak draw sendiri benda-benda yang kawan awak buat ni, awak draw. Awak lukis tangan je. Okay? Gambar rajah yang macam ni awak lukis. Ini yang awak kena draw. Ini untuk eksperimen 1. Jelas Ada yang nak tanya tak sebelum saya pergi ke eksperimen seterusnya? Ni reference lain. Puan, kalau gambar tu kan Puan kata kena lukis kan bahagian result kan? Okay. Kalau nak gambar dekat grup lain je tak boleh Untuk atom structure ni saya nak minta awak lukis. Untuk eksperimen lain tak ada masalah. Tapi yang atom structure ni sahaja memang saya minta awak lukis. Okay, baik Puan. Terima kasih. Okay, ada lagi soalan ke sebelum saya masuk eksperimen seterusnya? Puan nak Okay, tanya. Puan nak tanya yang pasal video tu, kita perlu buat satu video satu eksperimen ke? Ya betul. Ni awak ikut. Awak tengok grup awak grup mana. Oh, ikut grup. Okey. Tajuk dia. Okay. Okey, Maknanya baik. satu tajuk saja. Okay. Tak apa, saya teruskan dulu untuk eksperimen yang kedua. Eksperimen kedua, porosity and density. Okay, kalau awak tengok tadi, awak tengok atom structure dekat sini, awak boleh jelaskan nampak dalam sesuatu bentuk ataupun sesuatu bahan, even kalau kata metal pun, dia bukanlah solid sepenuhnya. Kalau awak nampak dekat situ dalam bentuk awak punya atom, dia ada ruang-ruang kosong. Kalau kata dalam atom structure ni kita just kira persen void. Okay, tapi yang sebenarnya void ni adalah rongga-rongga di antara awak punya metal. Kalau kata seramik, rongga-rongga dalam seramik. Macam contoh, setiap bahan dalam dunia ni dia punya bahan memang akan ada void.
Kalau awak tengok bentuk atom, awak nampak dia tak betul-betul memenuhi ruang. Awak tengok gambar rajah yang saya tengah highlightkan ni. Yang atas ni dia tak berapa jelas. Yang inilah, yang ini awak nampak setiap bentuk ataupun setiap bahan dalam dunia dia memang akan ada void. Void ni maksudnya dia akan ada rongga. Jadi dalam eksperimen seterusnya kita akan tengok macam mana kita nak kira porosity and density. Okay. Untuk eksperimen ni kita ada sedikit pencanggahan dalam prosedur. Kalau mengikut standard yang sebenarnya, prosedurnya berbeza dengan apa yang dalam apa yang dilaksanakan dalam lab kita. Apa yang dilaksanakan kat lab lain, tapi kalau ikut standard yang sebenarnya dia lain. Itu saya kena refer balik. Anak saya main masa saya buat slide ni, jadi berlari habis. Jadi apa yang kita buat sekarang ni, apa yang staff lab ajar. Kalau ikut prosedur sebenarnya dia kalau saya tengok standard yang sebenarnya pun dia berbeza daripada sepatutnya. Okey, peralatan yang kita akan pakai adalah weight balance. Weight balance ni adalah untuk timbang berat. Fungsi dia untuk timbang berat. Nanti masa awak present awak terangkanlah ini alat apa fungsi dia. Okey, hot plate ni kita nak buat pemanasan. Pemanasan pada kita punya bahan. Dan nanti bahan kita akan masukkan dalam bika dan kita letakkan atas hot plate. Kita akan letakkan temperature untuk mencepatkan proses penyerapan air ke dalam bahan spesimen kita. Okey, kemudian kita ada dryer. Dryer ni kita nak keringkan permukaan luar bahan sebenarnya ataupun spesimen kita. Bika kita akan masukkan air. Nanti kita akan rendam spesimen dekat dalam bika. Seterusnya kita ada kayu dan juga benang. Kayu dan benang ni kita gunakan untuk ikat spesimen. Bila kata contohlah dalam bika ni ada air. Bika ni ada air. Okay, kita rendam spesimen. Contohlah kita masukkan spesimen. Nanti kita ikat benang. Nanti kita letaklah kayu dekat sini. Boleh nampak kita letak kayu dekat sini. Kita ikat benang. Jadi spesimen kita akan tergantung dalam air. Bila kita nak jalankan eksperimen porosity and density, kita kena pastikan spesimen kita terendam sepenuhnya dalam air, tapi kalau boleh kita tak nak dia cecah ke dasar. Maknanya dia bukan terapung. Termsnya macam terapung lah. Dia terapung dekat dalam air tu. Okay. Untuk eksperimen ni kita jalankan ke atas bahan metal, gelas dan juga seramik. Okay. Kat sini kita ada plate aluminium dalam kumpulan metal. Ni steel. Steel dalam kumpulan metal juga. Okay, beza antara aluminium dengan steel ni biasa awak boleh nampak. Kalau aluminium dia agak berkilat. Kalau steel dia berkarat. Jadi awak boleh bezakan bahan-bahan awak berdasarkan ciri-ciri pada awak punya bahan. Benda yang awak nampak secara fizikal awak boleh identify material awak ni sebenarnya apa. Okay, ni bahan yang pertama. Bahan kedua adalah steel dan bahan ketiga adalah glass. Glass ni kita pakai yang biasa awak tengok. Kita panggil apa yang bawah microstructure, biasa awak letak awak punya microorganism tu, awak letak atas glass tu untuk awak tengok. Tu glass yang kita pakai dekat lab. Okey. Itu untuk table 1. Untuk table 2 adalah group seramik. Group seramik kita ada 3 bahan. Yang pertama kita ada glaze tile.
Ni macam tile yang berkilat lah. Dia ada coating dia. Bila dia ada coating, dia akan memberi kesan dalam porosity. Dalam dia poros, tapi air nak telus kat dalam dia tu mungkin agak sukar berbanding bahan yang tak ada coating ke atas. Yang kedua kita ada refractory, batu biasa ni. Dan yang terakhir kita ada brick. Brick ni ciri-ciri dia berwarna merah. Biasa orang buat rumah pakai brick lah. Dia boleh membantu kita memberi situasi ataupun menyejukkan rumah lebih baik. Jadi kalau awak nak buat rumah pun biasa awak kena tahulah seramik jenis mana yang baik untuk keadaan iklim kita punya negara. Cuaca dekat Malaysia ni dia bukanlah panas sentiasa. Dia ada waktu dia akan hujan. Dia akan ada perubahan cuaca yang ketara. Jadi macam mana keadaan sebenarnya yang boleh kita ataupun bahan apa yang sesuai kita gunakan dalam keadaan iklim yang macam ni. Ini bahan-bahannya lah. Cara kita menjalankan eksperimen, ini untuk tabel 1. Kalau kata ikutkan yang saya ajar dekat section yang satu lagi, ada sedikit perbezaan. Yang tu saya pun sebenarnya tak dapat nak pastikan lagi. Saya kena tanya juga dengan orang yang uruskan prosedur ni, sebenarnya rujukan mana yang dia tengok. Tapi bila staff tak boleh nak masuk, saya tak dapat nak check benda tu betul-betul. Dekat sini kita ada buat satu assumption yang mana blok metal dan juga glass dia tidak poros. Maknanya dia tidak berongga lah. Yang pertama step dia, step ketiga spesimen yang awak ada ni tadi, aluminium, steel dan juga glass, awak akan timbang berat dalam keadaan dia dry. Ni weight dry. Kalau kata ikutkan betul-betul prosedur, dryer ni tadi, dryer ni awak letakkan dulu spesimen ni, awak letak atas ni, keringkan dia dulu. Sepatutnya lah. Tapi apa yang kita buat dekat lab lain. Saya follow apa yang lab guide. Step yang seterusnya, bila awak dah timbang berat kering, awak kena rendam. Ni ada spesimen. Kalau yang grup awak, saya minta awak panaskan kan. Sepatutnya tak perlu panaskan sebab kita consider bahan ni tidak poros. Jadi tak perlu ada bantuan air panas untuk mencepatkan proses kemasukan air. Sebab kita tahu dia tidaklah berongga seperti seramik. Pakai air biasa pun sebenarnya dah boleh. Nanti dalam air yang kita nak rendam spesimen tu, kita akan ambil berat. Contoh ni ada bika. Ni bika kita yang ada air. Awak akan ambil berat dia. Berat, katalah weight A. Weight A ni adalah berat bika dan juga air. Nanti awak akan ambil rendam. Awak akan rendam spesimen awak dekat dalam bika air ni. Katalah awak rendam awak punya aluminium. Awak dah rendam. Akan ada perbezaan bacaan berat. Sebab berat seterusnya ini adalah bika plus air. Seterusnya awak akan dapat berat WB. WB adalah spesimen tambah WA. Tambah WA. Jadi kita nak tahu sekarang berapa berat spesimen. WB awak akan dapat baca dekat sini. WA awak dah dapat dekat atas tadi. Jadi awak dapat berat spesimen yang dah masuk air kat dalam tu. Itu adalah WS. Ni yang first awak kira WD. Yang kedua yang dah ada berat air itu awak kira WS. Weight suspended in water.
masa di dalam air, berat dalam air. Okey, step yang seterusnya kita minta awak keluarkan sampel daripada air. Kemudian kira berat spesimen ni, awak keringkan dulu, keadaan sepatutnya awak keringkan dulu dia punya permukaan tu daripada air. Lepas tu awak timbang semula. Timbang semula dekat pemberat. Yang ketiga awak akan dapat W. Okey, cuma yang saya rasa ralat dekat sini, apa yang lab kita buat sekarang, WW ni dia keringkan dekat dryer. Step ketiga ni dia keringkan dekat dryer, maknanya air dalam spesimen akan dikeringkan ataupun disejatkan. Maknanya berat WW tu dia tak consider berat air kat dalam, dia terus buang konten air. Yang itu dekat nombor 3 ni kita ada konflik sikit. Nombor 2 ni pun sebenarnya ada penyalahfahaman antara lab dengan standard sepatutnya. Kalau kata yang lab buat sekarang ni, dia tak ambil berat yang sekali dalam air, dia keluarkan daripada air, timbang. Tapi tak apa, kita follow je apa yang lab tu buat dulu. Okay, kemudian bila kita dah buat ni, kita akan dapat data. Kita akan dapat nanti data yang inilah, WD, WS dan juga WW. Ni untuk metal dan juga glass. Nanti slide ni saya akan share, nanti awak boleh tengok balik data-data untuk aluminium, steel dan juga glass. Yang table 2 pula untuk seramik. Table 2 ni pun sama, cuma perbezaan kita akan masukkan dalam boiling water. Boiling water ni kita agak-agak lah dalam 185 hingga 200 degree Celsius. Kita bajet dalam keadaan suhu yang macam tu, kita masukkan ataupun kita rendam selama 10 minit untuk make sure air tu betul-betul meresap masuk ke dalam rongga spesimen. Apa yang berlaku sekarang ni, kita buat proses pemanasan adalah untuk mempercepatkan proses penyerapan air dalam rongga. Boleh juga kita buat dalam suhu bilik biasa, tapi untuk kita pastikan 100% air masuk ke dalam rongga tu akan ambil masa lebih lama. Kita ada kekangan masa, jadi kita gunakan cara yang lebih pantas. Cara yang lebih pantas, kita lajukan zarah air ni. Lagi bila dia zarah air berlaku cepat, jadi proses penyerapan tu pun akan berlaku lebih pantas. Yang ini pun sama juga. Dry specimen ni kita akan kira. First kita akan dapatkan WD. Kita akan timbangkan WD ni. Yang kedua, kita rendamkan spesimen dalam bika. Yang ni pun kawan awak, sebab kita ramai, sepatutnya 1 minggu 1 report, tapi sebab bila kita ramai, awak buat eksperimen terus, sekali jalan 3. 3 terus awak panaskan kat sini. Bila awak dah panaskan, ni semua seramik lah kawan awak yang buat ni. Sepatutnya kita ambil data untuk WS, sepatutnya WS ni sepatutnya kita ambil data dia semasa dia tengah rendam dalam air. Maknanya kita kena ada satu equipment yang mana bila spesimen ataupun kita kena ada hot plate. Hot plate ataupun mungkin dia susah lah. Kita ada satu kaedah lagi dekat awak punya weight balance ni, awak sediakan satu lagi bika yang ada air. Awak transfer, maknanya awak dah tahu beratnya berapa, nanti awak transferkan yang ini masuk kat dalam air ni, kira bilangan. Mungkin dia tak berapa tepat, tapi tu cara yang kita boleh bantu sebab kita tak ada equipment yang lengkap. Itu sepatutnya untuk dapatkan WS yang kedua. Tapi apa yang jadi sekarang ni, kita keluarkan dia macam gitu, dia tak suspend in water pun, kita suspend in air. Tapi tak apalah, kita nak
clearkan benda ni pun susah sebab kita kena identify betul-betul apa justify dia buat eksperimen tu macam tu. Okay, step yang terakhir, yang ketiga, kita akan kira WW. WW ni sepatutnya kita dapatkan berat masa dia suspend in air. Kita keluarkan, kita just pedap-pedap air yang dekat sekeliling spesimen. Tapi kita tak betul-betul keringkan, itu yang sepatutnya. Tapi sekarang ni pun sama juga, dia keringkan sampai habis, lepas tu baru keringkan, baru timbang berat. Okay, data yang saya dapat ni kurang tepat lah sebenarnya. Tapi kita minta student proceed je dulu. Untuk semester ni kita proceed saja dulu. Pengajarannya, bila kita nak buat eksperimen, kita kena check betul-betul standard ASTM, ISO ni. Okay, kalau kata untuk bahan metal, macam mana prosedur sebenarnya? Macam mana kita sediakan spesimen? Apa step-step sepatutnya kita buat? Okay, untuk metal lain, untuk glass lain, untuk seramik lain. Kalau perasan, prosedur dekat sini, kalau kata untuk metal tadi, kita tak ada minta dia masuk rendam dalam boiling water. Kalau kata yang seramik ni, kita ada masukkan boiling water. Sebab tu kita kena refer standard. Dalam standard tu dia dah ajarkan kita macam mana prosedur bagi setiap eksperimen tu dijalankan. Okay. Okay, yang inilah yang sebenarnya. Ni pun kawan awak yang alert. Ada seorang kawan awak dia alert. Kalau kata D macam mana, S macam mana. S sebenarnya kita ambil dalam keadaan dia masih terendam. Okay, dan W tu adalah berat saturated weight ni in air. Maksudnya bukanlah kita keringkan konten air kat dalam tu. Patutnya air tu masih ada dalam rongga. Yang W yang terakhir tu patutnya air masih ada dalam rongga. Cuma eksperimen yang kita buat ni, kita buat bagi dia kering balik. Ini pemahaman yang mengikut standard sebenar. Okay, apa yang kita buat dekat lab selama ni adalah berdasarkan lab punya prosedur. Berbezalah, lab sheet tu pun saya yang sediakan, jadi saya tengok prosedur, nanti kita kena check balik lah. Okay, ni konsep. Kalau kata W saturated ni maksudnya content, bahagian solid ni bahagian solid, dan ini adalah bahagian pore, rongga dia. Yang mana pore ni dipenuhi oleh air. Okay, kalau W dry adalah berat bahan tu sendiri, iaitu solidnya, yang mempunyai rongga kosong. W water ni berat tolak je lah. Berat air yang memenuhi pore, tolak W dry, awak akan dapat W water. Ini konsep macam mana porosity and density berlaku. Okay, ini nanti spesimen untuk observation. Untuk observation, awak boleh tengok, okay, bila mana bahan yang mempunyai, kalau kata pore dia tinggi, macam mana bubble masuk kat dalam spesimen? Adakah bubble yang masuk dalam spesimen besar ataupun kecil? Itu benda yang awak punya pemerhatian, kira pandangan mata awak boleh nampak. Yang ini awak boleh minta ataupun awak boleh minta bantuan kawan-kawan awak yang dah pernah buat eksperimen untuk guide awak. Eksperimen mana yang dia nampak bubble masuk laju, yang mana bubble dia nampak saiz besar. Benda-benda tu dalam observation. Okay, makin tinggi rongga tu macam mana dia punya bubbles tu masuk. Okay, kalau kata glass, metal apa semua pun saya ada tangkap gambar tapi dia tak berapa clear. Biasa kalau kata metal dengan glass ni, bubble yang masuk awal-awal tu dia ada masuk, dia punya rongga tak kira rongga untuk metal dan glass sepatutnya persentasenya lebih kecil daripada seramik. Bahan seramik rongganya lebih besar. Okey. Yang ni kita patut, tak pun awak boleh cari daripada internet macam mana dia punya observation. Awak boleh masukkan dalam report. Okey. Itu metal, glass, dan yang terakhir seramik. Pun saya ada tangkap gambar sikit, cuma tak tahulah awak nampak benda tu jelas atau tidak. Okey.
Ni result. Ni adalah reference. Okey. Untuk eksperimen kedua, ada persoalan tak awak nak tanya? Untuk formula pun, formula kalau kata dalam lab sheet, apparent porosity, rumus yang dia pakai ni atom ni. Okey, awak boleh tengok kat sini Ini apparent porosity WW darab WD. Kalau kata lab sheet WW, WD, WW, WS. Okey. Apparent porosity untuk lab, rumus yang kita pakai sama dengan WW darab WD bagi WW darab WS darab 100%. Okey, tapi kalau awak cari reference luar reference luar yang mengikut standard, untuk apparent porosity, rumus yang kita akan jumpa sebenarnya WW tolak WD bagi WW tolak WS darab 100. Okay, cuma saya tak dapat confirmation lagi. Buat masa ni awak pakai yang rumus lab bagi. Nanti mungkin akan datang kita akan revise lah kalau kata betul rumus sebenar perlu pakai yang ni. Untuk batch awak kita pakai dulu rumus yang lab bagi. Okey, untuk lab yang kedua ni ada persoalan tak? Kalau tak ada saya akan proceed ke lab 3. Ada yang nak tanya apa-apa tak? Kalau clear saya akan pergi ke lab yang ketiga. Madam. Ya saya. Nah, untuk yang dah buat, lepas tu dah hantar report ni, kena buat balik ke? Tak perlu. Awak proceed je apa yang awak dah pernah buat sebelum ni. Sebab ralat ni pun saya punya kesilapan juga, saya tak check daripada peringkat awal. Biasanya pensyarah sebelum kita jalankan eksperimen dengan student, kita akan buat training dulu. Itu saya dah maklumkan kawan awak lah. Sepatutnya kita buat training, biasa saya akan check daripada data tu. Kita akan tengok, kita akan buat skema. Tengok betul atau tidak apa semua data tu sepatutnya macam mana. Cuma bila PKP ni, kita banyak yang proses kuarantin apa semua kan, kita tak boleh nak masuk ke lab. Jadi first perjumpaan saya dengan student tu adalah first saya handle lah. Saya handle dia punya lab. Jadi mungkin nak kena ada penambahbaikan lah pada lab sheet ni, ataupun saya kena refer balik siapa yang buat lab sheet, kenapa dia punya rumus macam tu, kenapa prosedur yang dipakai macam tu. Adakah dia berdasarkan apa yang ada pada lab, boleh ke macam tu kita buat. Cuma saya tak dapat jumpa lagi ketua makmalnya. Kita bila PKP ni semua work from home, kita tak dapat nak discuss. Sebenarnya discuss benda-benda macam ni face to face lebih baik lah. Okay, jadi apa yang mana kumpulan dah buat tu, proceed je macam awak dah dapat data. Okay, clear tak? Madam, Clear Yes. Puan. data ni untuk semua yang belum buat kan? Ya betul, yang belum buat. Kira yang mana group belum buat, awak akan ambil data yang saya bagi. Section lain pun yang mana belum buat eksperimen tu pun akan ambil data yang sama. Sebab awak sekarang ni memang tak akan masuk lab dah. Kira awak tak balik UTSM lagi lah. Buat masa ni kita tak ada sebarang berita. Kalau kata awak balik pun awak kena kuarantin 2 minggu lagi kan. Kita memang tak sempat untuk masuk lab. Sebab setiap subjek tu kita ada deadline untuk submit markah final. Markah terakhir tu kita ada deadline. Saya assume memang kita tak akan sempat masuk lab. Jadi semua group akan pakai data yang ni lah, yang mana belum dapatkan data.
Yang mana dah dapatkan data, awak boleh proceed je buat eksperimen berdasarkan data awak dah ada. Reference pun nanti awak boleh lah tengok daripada link YouTube. Yang ini bukan yang saya buat. Ini daripada reference orang lain. Awak boleh buat jadi sebagai rujukan ataupun dapatkan gambaran macam mana eksperimen tu dia buat. Yang kalau kata section lain tu mungkin awak dah nampak kawan-kawan awak buat. Yang section 1 ni dia tak nampak benda tu. Saya cakap ni pun tak tahu awak boleh imagine atau tidak. Okey. Saya teruskan dengan eksperimen 3. Eksperimen 3 ni kita buat specimen preparation and metallurgy metallography of steel. Maksudnya kita nak tengok microstructure. Microstructure pada steel. Okey. Kalau awak tengok dekat sini, saya ada sediakan satu video. Okey. Untuk buat eksperimen ni sebenarnya dia melibatkan proses sectioning, mounting, kemudian kita ada grinding. Grinding ni daripada coarse kepada fine, maknanya kertas pasir yang kita akan pakai tu daripada kasar, kemudian kita akan pakai yang semakin halus dia punya kekasaran. Okey, selesai kita buat grinding, kita akan pergi ke proses polishing. Selesai polishing, kita akan buat etching, dan yang terakhir barulah kita akan tengok microscopic examination. Ni kita tengok microstructure untuk spesimen yang kita dah sediakan. Okey. Step 1 hingga 6 kita skip. Sebab step 1 hingga 6 ni memang sangat memakan masa. Dia bukan satu hari kita dah boleh siap. Dia kena masuk dalam furnace, spesimen kita kena masuk dalam furnace, kita kena ada jangka. Kalau kata kita nak panaskan dia selama 8 jam kita kena masukkan dalam furnace. Okey, selesai 8 jam, tepat 8 jam kita kena keluarkan pula daripada furnace. Proses tu kita tak dapat nak buat lah memandangkan awak ramai dan kita punya equipment agak terhad. Jadi kita skip, kita pakai apa yang lab dah sediakan. Kita just buat proses nombor 7. Tengok microstructure sahaja. Okey, kalau awak nak tengok yang microstructure ni, yang ini mungkin awak boleh nampak sedikit gambaran lah. Metallography Part 2. Microscopic Techniques. Metallic materials are widely used in many areas of everyday life. How are they built up internally? Are there perhaps Okey. used in many? Awak tengok dekat sini, kalau kata landasan kereta api, landasan kereta api katalah dia pakaikan, dia guna metal jenis steel. Bila pakai metal jenis steel, berlaku geseran antara gerabak kereta api dengan landasan kereta api. Okay, bila berlaku proses tu, sebenarnya kita kenakan heat treatment pada spesimen kita untuk mewujudkan situasi dia panas. Bila dia panas, bila ada geseran dia panas, dia seolah-olah berlaku proses heat treatment lah dekat situ. Bila berlaku geseran, kita assume dia sebagai berlaku proses heat treatment. Bila ada heat treatment kat situ, automatic material properties bagi bahan kita akan berubah sifat. Katalah contoh kita tahu katalah strength bagi steel 700 apa unit untuk strength. Cuba nanti awak cari unit untuk strength, katalah 700. Tapi bila dikenakan heat treatment ni kadang-kadang dia boleh semakin menguatkan awak punya strength dan ada kebarangkalian dia boleh mengurangkan strength. Bergantung kepada situasi heat treatment tu dibuat. Okey, katalah ada situasi dia akan mengurangkan strength, ada situasi dia akan menguatkan strength. Yang itu kita tak kajilah sebab kita tak ada bahan untuk tensile test bagi metal.
Kita belum beli lagi lah untuk paguh. Jadi apa yang kita buat, kita just tengok microstructure sahaja. Dalam microstructure kita tahu metal bila dikenakan heat treatment dia akan berubah sifat. Okey, kalau kata eksperimen ni pun saya sebenarnya nak cadangkan supaya spesimen kita akan buat yang mana sebelum dikenakan heat treatment dan selepas yang dikenakan heat treatment. Yang mana lab ni dah buat, awak nanti akan tengok result dia dan awak akan bincangkan. Mungkin ada yang tak dikenakan heat treatment, awak boleh bincangkan kenapa spesimen microstructure tu jadi macam tu. Kenapa ada kawasan yang ada pore tu macam ada lecur sikit. Nanti awak akan tengok dekat image yang saya dah sediakan. Okay? Areas of everyday life. How are they built up internally? Are there perhaps crystals to be found? And if so, how big are they? What kinds of crystals are there? What is their shape? And are there voids or inclusions? Metallography gives an answer. In this video, we would like to introduce the microscopic techniques of metallography. Microscopic means to investigate a workpiece at higher magnification. Inilah spesimen yang kita sediakan dekat dalam lab, yang mana kita dah siap mounting. Nanti ini proses mounting ni saya akan terangkan sikit. Spesimen kita hanya pada bahagian ini sahaja. Yang bahagian berkilat ni sahaja spesimen kita. Yang warna lucina ni adalah bahagian yang kita mounting. Nanti saya akan cerita macam mana mounting tu dibuat. Usually with a light microscope. To have a look at the inside, the material has to be prepared properly, and this is how it is done. Sorry. Conclusions. This video of methods to investigate a workpiece at higher magnification, usually with a light microscope. To have a look at the inside, the material has to be prepared properly, and this is how it is done. First of all, a small specimen has to be cut from the actual Ini workpiece. adalah proses The sectioning. specimen is mounted in resin, ground in several stages, polished in several stages, and finally etched. Ini proses etching. Okay. Now the specimen is completely prepared and ready for microscopy. Ini secara generalnya macam mana proses 1 hingga 6 berlaku. Okay. Dalam prosedur ni saya terangkan sikit sectioning ni. Kita potong kita punya spesimen. Kita potong spesimen kita. Spesimen ni kemudian kita akan buat mounting. Mounting ni sebenarnya kita nak pegang kita punya spesimen. Spesimen ni kalau kata kita buat, dia kecil je size dia. Kalau kata kita tak buat mounting, proses untuk grinding, polishing ni, etching semua akan agak sukar lah. Kita akan agak sukar untuk buat. Okay. Permukaan yang kita nak nampakkan hanya pada kawasan atas ni sahaja. Jadi yang bahagian ni kita akan buat mounting. Okay, ini adalah mesin untuk buat mounting. Powder yang kita nampak, kalau yang ni awak nampak warna hitam ni kan, ni kita pakai epoxy. Ada macam-macam jenis lagi lah. Yang jernih ni kita pakai yang ni, transparent acrylate powder. Kalau kata merah ni kita pakai red phenolic powder. Yang hitam ni kita pakai epoxy. Jenis mounting sebenarnya tak memberi apa-apa perbezaan, sebab benda yang kita nak tengok sebenarnya hanya dekat sini saja. Kita tengok yang ini saja. Benda ni tugas dia sebagai holder ataupun pemegang pada spesimen. Nanti tak adalah kalau kata awak nak pegang, tiba-tiba nanti awak just polish bahagian ni. Tiba-tiba bila nak check microstructure ni awak tengok bahagian ni. Dah salah. Ini yang betul. Okey. Ni step 1 lah. Step 1 sectioning. Step kedua kita buat mounting. Mounting dalam mesin yang kita tunjuk dekat bawah ni. Dia daripada powder kita buat hot compress, maknanya kita letak. Nanti kat sini ada macam bentuk cup. Awak masukkan spesimen kat tengah-tengah ni. Kita masukkan powder, serbuk powder. Kita panaskan, powder ni akan mencair. Dia akan, lepas tu kita biarkan pada certain suhu bilik, dia akan keras.
Jadi dia akan dia akan keluar macam ni. Daripada powder tadi tu, dia akan jadi macam ni. Kita buat proses pemanasan lah. Okay. Step yang ketiga, keempat, cross grinding, fine grinding dan juga polishing. Ini mesin yang kita pakai. Cuma kita tak buat prosesnya, jadi saya tak tunjuk secara detail. Patut cross grinding, fine grinding ni nanti awak boleh refer balik dekat video yang tadi saya dah tunjuk. Okay. Step keenam adalah step etching. Okay, etching ni pun kita tak buat. Etching ni untuk kita highlightkan lagi dia punya microstructure features ataupun kita nak menampakkan lagi face yang wujud dekat dalam microstructure. Ni saya ada highlightkan lah apa tujuan etching. Kemudian yang step yang terakhir nombor 7, microscopic examination. Ini sahaja step yang kita buat dalam lab nombor 7. Okay. Dalam eksperimen ni pun step-step kalau awak tengok prosedur dalam lab sheet awak ada banyak prosedur dia. Yang itu awak boleh cerita sajalah. Tapi dalam ni sebenarnya kita dah banyak set up pakai software. Kita set up pakai software. Awak boleh nampak mesin ni ini adalah mesin yang microstructure tadi tu. Saya terlupa nak tangkap gambar, saya lupa nak tunjuk satu gambar yang komplit. Okay, software yang kita pakai adalah software Stream Essential. Okay, dekat awak punya, okay, kalau kata awak tengok dekat bawah, belah kiri, dekat bahagian ni, ini tengok dekat sini, saya ada buat satu video yang mana menunjukkan awak punya kanta. Kita ada 5 kanta kat sini. Kanta yang kita pakai, okay, yang merah ni adalah 5 kali zoom. Diikuti kuning 10 kali zoom. Hijau 20 kali zoom. Biru ni 50 kali zoom. Putih adalah 100 kali zoom. Kita ada 5 kanta yang kita pakai. 5 kali, 10 kali, 20 kali, 50 kali dan juga 100 kali. Kita ada 5 kanta. Okay, macam mana kita buat eksperimen ni? Letakkan spesimen awak bawah kanta. Ni adalah awak punya software. Software ni nanti awak adalah awak on. Nanti software dah open, tekan live, dia akan tangkap gambar. Ada cahaya dekat situ, awak adjust tinggi rendah dia tu untuk dapatkan gambaran microstructure. Okay, yang video yang terakhir ni awak boleh nampak lah. Awak akan adjust awak punya platform sampailah paparan pada awak punya software tu jelas nampak microstructure bagi bahan awak, spesimen awak. Kalau yang ni awak dah nampak lah, dia dah mula jelas. Okey. Itu adalah prosedur untuk eksperimen ketiga iaitu microstructure. Okey, kalau kata dulu awak ingatlah, microstructure ni kalau dalam result kita minta awak labelkan yang mana adalah austenite, yang mana adalah alpha ferrit, mana ferrit, mungkin student tak berapa tak dapat nak identify sebenarnya microstructure tu yang terhasil apa dia. Jadi saya bagi satu contoh, tapi awak takkan ambil example saya ni. Ini just gambaran lah. Ni gambaran. Katalah sampel, ada 4 sampel. Dekat sampel 1 mungkin awak just jumpa ferrit. Sampel 4 awak jumpa alpha ferrit. Lepas tu simentik ni hanya ada pada sampel 4. Sampel-sampel lain tak ada. Pun tak apa. Sampel 3 dia ada alternate dengan martensite. Okey, microstructure ataupun face yang terhasil ni adalah disebabkan oleh awak punya proses heat treatment. Proses heat treatment ni kita dah pernah ceritakan kalau dalam chapter 6. Macam mana kalau kata selepas proses pemanasan ataupun kita buat heat treatment kepada spesimen, macam mana cooling proses. Kalau kata cooling proses tu
kita keluarkan daripada furnace yang panas. Kalau kata contoh dekat sini, kita panaskan pada suhu 1500 degree Celsius. Okay, macam mana kita buat proses penyejukan pada kita punya spesimen. Okay, kalau kata kita keluarkan dia daripada suhu furnace yang tinggi ni, kita letak pada suhu bilik. Kita biar dia sejuk secara perlahan-lahan. Dia akan terbentuk. Jadi awak kena fahamkan macam mana nak baca dia punya graph table ni. Dia akan terbentuk, adakah dia akan bentuk perlite ke, upper binite ke, lower binite ke. Yang ini kita ada belajar dalam chapter 6 masa teori. Kalau kata pula awak buat daripada heat treatment, kita pergi ke proses cooling proses yang menggunakan air. Okay, dah keluar daripada 1500 tu, awak masukkan dalam air selama 3 minit, awak keluarkan balik spesimen. Itu microstructure apa yang terhasil. Okay, lain pula dengan 1500, awak masuk dalam air selama 3 jam baru awak keluarkan. Phase microstructure yang terhasil pun akan berbeza dengan yang awak letak 3 minit tadi. Medium untuk cooling ni ada macam-macam. Yang pertama tadi kita menggunakan room temperature sahaja macam biasa kan. Yang kedua kita gunakan air. Ada kaedah lain kita menggunakan beberapa jenis liquid lain yang bukan air. Selain daripada air kita ada liquid jenis lain minyak pun boleh dan kita boleh juga buat proses penyejukan menggunakan pasir. Adalah bahan-bahan dia tu. Yang itu nanti awak boleh tengok balik dalam chapter 6 ada penerangan. Kalau kata untuk hasilkan martensite, apa dia punya proses. Kalau binite, macam mana cooling proses dia. Kalau awak masih ingat lah chapter 6, awak boleh buka balik slide-slide tu. Okay. Ni example. Nanti dalam dalam report, saya ada bagi kalau kata dalam Google Drive saya ada bagi gambar-gambar atomic arrangement, porosity and density, gambar-gambar yang awak boleh guna pakai ataupun awak boleh minta kawan-kawan awak. Yang ini pun adalah gambar rajah yang mungkin boleh membantu awak dalam membuat report. Saya ada semua gambar kecuali hardness test. Hardness test awak kena minta kawan awak, okay? Microstructure pun saya ada masukkan untuk adalah beberapa kumpulan. Itu pun nanti dalam Google Drive ada yang saya bagi. Saya ada pilih 6 kumpulan yang mana awak boleh ambil result kawan awak tu sebagai panduan. Okay? Ini microstructure. Ada reference ni nanti awak boleh rujuk. Ada reference ni nanti awak boleh tengok dan awak boleh rujuk juga chapter 6 masa kuliah kita yang lepas. Kalau kata awak chapter 6 saya tak ada buat dalam YouTube sebab hari tu masa tu saya buat kelas Google Meet sahaja. Jadi saya tak ada reference kelas saya mengajar. Okey. Itu untuk eksperimen ketiga. Eksperimen ketiga ada yang tak jelas tak? Sebelum saya masuk eksperimen keempat dan eksperimen kelima. Kalau tak ada saya proceed Madam. Oh ya. Untuk prosedur dia boleh salin balik dalam lab sheet tu ke apa? Macam mana? Untuk prosedur memang kita dalam lab sheet kita ada provide. Cuma ada yang awak boleh guna pakai dan ada yang awak kena adjust ayat. Sebab kat situ kalau awak nampak macam kanta yang dia pakai nombor dia lain. Yang kita pakai dekat lab 5, 10, 20, 50 dan juga 100. Jadi awak tallykan balik dengan apa yang saya sampaikan ni. Boleh pakai yang tu. Satu lagi awak just tukar ayat aktif, ayat pasif macam itulah yang menunjukkan eksperimen tu dah dijalankan. Faham yang tu? Awak just macam result have been taken. Ayat-ayat maksud yang awak dah menjalankan eksperimen. Okey. Eksperimen yang keempat. Eksperimen keempat hardness test. Untuk hardness test step yang kita kena buat. Okey, yang group kawan awak pun
kita tak dapat jalankan eksperimen ni. Kita bagi pada student hanya data sahaja. Okey, yang ini prosedur yang kita boleh rujuk. Kalau awak tengok lab sheet, prosedur dia berbeza. Sebab lab sheet tu saya tak pasti kita pakai untuk jenis apa. Tapi untuk eksperimen kita akan pakai untuk Rockwell hardness test. Apa yang membezakan Rockwell dengan Brinell dengan Vickers tu nanti awak study lah. Tapi kita pakai Rockwell. Untuk eksperimen kita pakai Rockwell. Okey. Spesimen jenis mild steel. Spesimen yang kita pakai adalah mild steel. Ini spesimen ringkasnya. Okey. Nanti awak boleh baca prosedur. Load yang kita kenakan adalah 50 kilogram force. Okey. Okay, nanti kita akan placekan apa semua. Okey, benda ni semua nanti akan read sebab kita pakai digital. Digital. Okey. Saya terangkan daripada gambar rajah. Okey, gambar rajah ni katalah ini pun sebenarnya saya search internet, nanti awak minta dekat kawan awak gambar rajah yang sebenarnya. Ini adalah hardness test. Hardness machine lah. Hardness test machine. Okey. Dalam hardness test kita tahu kita ada 3 testing. Rockwell, Brinell dan juga Vickers. Tak salah saya ejaan ni macam gitulah. Okey. Apa yang berlaku kalau awak perhatikan dekat sini kita ada satu platform. Ini adalah alat untuk kita menaikkan platform. Kita akan letak spesimen kita dekat sini. Kita akan letak spesimen dekat sini dan kita akan kenakan pada mata alat. Mata alat ni, mata alat yang kita akan pakai untuk Rockwell, kita pakai mata alat berbentuk diamond cone 120 degree. Sudut dia 120 dan dia berbentuk diamond cone. Ini adalah indenter untuk Rockwell, mata alat dia. Okey, ini spesimen awak. Spesimen mild steel awak ni bentuk dia macam ni. Kalau gambar rajah saya ni mungkin tak berapa clear kot. Dia bentuk dia macam ni lah. Dia pemegang dia kat sini. Ni kita punya spesimen. Okey. Nanti spesimen ni kita akan buat heat treatment. Bila kita buat heat treatment, kita nak tengok hardness dia macam mana. Kalau nampak bacaan distance from quench end ni, kita akan check. Maknanya kita ambil bacaan. Nanti awak check balik Awak check balik. Okey, katalah dia ada 0, 3, 6, 9 dan sebagainya sampailah 27 mm. Okey, tapi saya nak awak double check balik. Kalau kata hardness test, kita menekan spesimen. Maknanya kita letak spesimen dekat sini, kat bawah mata alat ni. Awak letak spesimen dekat sini. Dan awak akan tekan, awak kenakan force pada awak punya spesimen. Pemahaman saya, bila saya tengok gambar rajah, gambar rajah yang maksud 0, 3 apa semua ni sampai hujung, maksudnya kedalaman. Tapi nanti awak check balik dekat ayat, adakah dia merujuk pada kedalaman ataupun pada jarak. Distance ataupun kedalaman. Saya faham dia berdasarkan kedalaman. Itulah dia bila kaedahnya. 0 katalah kita assume 0 dekat sini, kemudian kita masuk 3 mm. Kita tekan 3 mm, berapa kekuatan bahan. Sepatutnya eksperimen ni dibuat macam ni. Kemudian kita tekan dia lagi, masuk sebanyak 6 mm. 6 mm
Kita tekan, contohlah ni spesimen awak pada jarak kosong kat sini. Kosong, kekuatan dia 55.4 HRC. Okay, kita tekan lagi dalam, kita tekan 3 mm, dia akan dapat 54.7. Okay, tekan lagi dalam, dapat 53.4 sampailah 27 mm kedalaman dia. Tapi saya minta awak double check apakah maksud distance dekat sini. Adakah satu yang berkaitan kedalaman, tekan makin dalam, ataupun distance daripada hujung ni 0, 3, 6, 9. Itu saya nak minta awak tolong semak balik. Okay, ni hardness test. Okay, ada reference pun nanti awak boleh check dekat YouTube. Untuk eksperimen ni pun saya dah sediakan prosedur dia. Awak boleh rujuk dan awak boleh adjust berdasarkan apa yang awak tengok dekat YouTube dan sebagainya. Okey. Untuk eksperimen 4 ada yang nak tanya tak sebelum saya masuk eksperimen 5? Puan, untuk yang prosedur tu kan Puan kata pakai Rockwell kan tadi? Ya, betul. Kalau dalam lab sheet dia pakai Vickers, kalau yang sebelum ni dah buat tak apa ke nak kena tukar juga? Rasanya saya dah pernah mention yang kita pakai Rockwell kan dalam kelas. Sebab kita pakai mata alat diamond. Tapi kalau yang dah hantar tu tak apalah. Cuma yang untuk next ni awak kena hati-hati cari guideline untuk Rockwell. Yang mana dah submit tak apa. Sebab awak pun bukan buat eksperimen ni, jadi saya assume awak terlepas pandang lah. Ada soalan lain tak sebelum kita masuk ke eksperimen yang terakhir? Impact test. Tak ada Okey, untuk eksperimen yang terakhir, eksperimen 5 kita buat impact test. Impact test kita nak tahu kekuatan spesimen. Okey, kalau kata yang baiknya kita buat spesimen metal. Metal ni bacaan dia lebih jelas. Tapi apa yang kita ada, mesin ni hanya berkeupayaan untuk test bahan polimer sahaja. Bahan polimer dia tak berapa kuat. Dia punya force kat sini tak berapa kuat. Jadi kalau kata kita pakai metal, takut dia tak boleh tampung ataupun dia tak boleh patahkan kita punya spesimen. Okay, ini adalah spesimen yang kita sediakan. Kawan-kawan awak dah buat lah. Yang ini panjang dia 55 mm. Ni ukuran, nanti awak ada nak kena buat pengiraan kan. Yang ini face depan dia, face depan dia ukuran 10, lebar dia pun 10 mm. Okey, yang ini bahagian yang kita ada buat V-notch. V-notch ni tempat yang kita akan patahkan spesimen. Kita ada buat bentuk V sebenarnya, tak berapa nak jelas. Kat sini tak berapa nampak gambar dia. Kita buat V-notch ni, ini adalah kawasan sepatutnya spesimen kita patah. Okey, bila kita buat V-notch, panjang sini kalau tadi 10, sini dia punya panjang 8 mm. Kawasan patah ni 8 mm. Nanti awak tengok balik lah. Yang ini 10 mm. Bawah ni 10 mm. Okay, kawasan pengukuran dia lah. Okay, kita untuk impact test kita ada dua kaedah. Satu kita pakai Sharpie, satu lagi kita pakai Izod. Yang membezakan dia kaedah kita meletakkan spesimen. Kalau kata Sharpie kita kita baringkan dia. Kita baringkan spesimen. Kalau Izod kita dirikan. Okay, untuk eksperimen kita akan pakai Izod test. Spesimen kita akan didirikan, kita tak baringkan lah. Okay, ini mesin yang kita akan pakai untuk impact test. Ini adalah hammer. Hammer dia. Hammer ni dia akan berputar. Dia patahkan spesimen yang awak letak dekat sini nanti. Ni spesimen yang awak akan letak dekat sini lah, awak akan letak panjang.
Yang bahagian V-notch tu akan ada dekat depan. Bahagian depan nanti awak akan swing, bila awak swing awak patah, dia akan terbelah dua. Dia akan terbelah dua dekat sini. Yang ni dapat gambaran lah. Daripada atas tadi tu, hammer awak ni sepatutnya daripada atas, sudut kita anggarkan. Jadi daripada sudut sini ke atas, sudutnya 150 darjah. Okay, 150 darjah kita akan pukul spesimen. Daripada atas kita akan lepaskan hammer ni. Spesimen kita akan patah lah, dia kena pada bahagian penukul. Bila spesimen patah, barulah mesin ni akan keluarkan bacaan. Okay, mesin akan keluarkan bacaan. Ni nampak lebih jelas V-notch awak dekat sini. Ini kawasan yang dia akan patahkan terlebih dahulu. 10 kali 10 kali 55. Kawasan yang ada V-notch ni, dia punya panjang 8 mm. Okey, result yang dikeluarkan oleh mesin ada 5. Width 10.16 mm. Maknanya spesimen kita ni ada tolerance lah, ada tolerance 0.16. Patutnya 10, nanti awak masukkanlah kat situ 10.16 mm. Cuma length of fracture ni awak kena identify yang mana satu. Adakah 55 mm ataupun 8 mm. Kena identify. Nanti bila dah tahu, ni dapat daripada nilai tadi, dah dapat, awak boleh dapatkan fracture area. Impact energy, just ambil daripada sini je. Impact energy. Energy sama dengan 0.097 Joule. Okay, ini pun dah ada data daripada nombor 3. Okay, absorb energy dalam unit kilojoule. Dalam report, dalam mesin punya data, kita bagi dalam unit percentage. Percentage, jadi berapa dekat situ nilai absorb energy awak. Absorb energy 0.16. Energi yang dihasilkan 0.097. Jadi awak kira lah. Okay. Fracture area ni pun yang tadi dalam unit mm kuasa 2, kita pecahkan jadi m kuasa 2. Bila dah tahu, bila awak dah tukar unit mm kuasa 2, jangan silap mm kuasa 2 punya pecah tukar unit kena betul-betul mm ni kali 10 kuasa negatif 2. Ini pun kena kuasa 2 kan dia. Okay, daripada situ awak boleh dapat impact strength. Bahagikan impact absorb energy, bahagikan dengan fracture area. Okay. Impact strength ni nanti awak refer balik dekat leg sheet macam mana rumus dia. Pun sama, prosedur yang saya bagi dekat dalam ni hanyalah guideline untuk impact test. Ada prosedur tak di sini? Ke tak ada? Ni impact strength, absorb energy bahagi fracture area. Cuma untuk prosedur saya rasa tak ada dalam leg sheet yang kali ni. Ni awak kena cerita sendirilah. Untuk impact strength dan data ni awak kena identify. Yang ni saya memang tak bagi awak bulat-bulat, jadi awak kena cari. Okay. Untuk dokumen-dokumen tadi yang gambar dan juga result microstructure, saya ada masukkan dalam Google Drive. Google Drive ni nanti awak boleh klik. Masalahnya saya dah bagi akses, kira siapa-siapa boleh buka. Cuma takutnya akses tu awak kena request. Kalau kena request, tolong request awal-awal. Takut masa awak request kadang-kadang saya tak, jangan buat last minute lah, jangan buat last minute. Sepatutnya ni saya cuba pakai. Okay, nanti dalam ni awak tengok balik. Semua dalam ni adalah gambar-gambar, awak boleh upload dan awak boleh download. Cuma saya tak ada untuk lab 4. Hardness test awak kena minta kawan-kawan.
Okay, result microstructure saya ada buat 6 kumpulan. Awak pilih lah grup mana-mana yang awak rasa awak boleh buat result. Pilih salah satu lah. Awak pilih salah satu result yang kawan awak ni. Okay, kemudian taklimat hari ni pun saya dah upload dekat dalam link Google Drive ni. Okay, jelas Okay, selesai yang ini, kita ada satu lagi. Puan, Ya saya. yang untuk impact test tadi, kan V-notch tu kita buat panjang dia 8mm kan? Tapi kedalaman dia ada tetapkan ke? Kedalaman dia 2mm lah. Oh, okay. Nanti awak boleh search berapa sudut dia punya V-notch tu. Sebab kalau awak logiknya kalau awak tengok dekat sini lah, yang gambar saya snap ni mungkin tak berapa jelas. Okay, kalau kata sini 10, sini 10mm, sini 8mm, maknanya kedalaman dia 2mm. Cuma sudut ni awak cari, saya rasa 45 darjah. Sudut dia rasanya 45 darjah. Kita tak pakai yang U, kita bentuk V-notch. Bentuk dia punya cutting tu bentuk V. Okay. Ini tentang Google Drive, awak boleh dapatkan segala data dekat situ. Dan yang terakhir tadi saya ada bagi dekat awak satu link untuk awak upload YouTube link. Report semua hantar dekat dalam Outer. Cuma ada benda-benda yang dalam Outer tu tak boleh nak submit. Saya tak nak awak submit video dekat saya, nanti WhatsApp saya berat. Kalau boleh awak submit dalam Google Form. Masukkan email, data, date of submission, awak group mana. Kita ada 8 group lah, 4 section, ada 8 group. Kemudian awak masukkan awak group mana, daripada dalam group tu pula kita ada pecah pada 4 kan. Nanti dah pecah tu, nama ahli kumpulan awak siapa dan tolong bagi link YouTube awak. Just bagi dia punya link saja, saya tak nak videonya. Nanti saya akan buka daripada link yang awak dah bagi. Okay, jelas tak apa yang saya sampaikan untuk taklimat lab hari ni? Jelas. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, kita dah boleh bersurai lah. Kalau ada soalan awak boleh tanya. Nanti link-link ni pun nanti saya akan share dalam group lah untuk mudahkan awak klik. Kalau dah tak ada apa-apa, kita dah boleh bersurai. Terima kasih sebab awak sudi luangkan masa. Dan tolong patuhilah tarikh-tarikh yang saya dah bagi tadi. Sebab kalau boleh lagi cepat awak hantar lagi bagus. Sebab kita tak nak ganggu awak punya final. Kita dah banyak minggu yang tertangguh sebab kuarantin. Sekejap boleh masuk, sekejap tak boleh masuk. Okay. Yang ini pun Puan, yang